Sebenarnya saya berasa sangat sedih kerana ini merupakan hari terakhir saya berada di Miri ini. Jadi untuk tidak membuang masa, saya kena pastikan yang aktiviti yang saya lakukan hari ini adalah bermakna dan berbaloi. Jadi, mulakan hari saya dengan selamat. Jom. Kembali lagi. Kali ini bertemu Wilson, Patricia, Christine, Madeline, and Elizabeth. Baik, aku saja bergurau. Minta kembang nak korang dengar dan bagi tahu saja kau dengan tu bantah hadas kami meratap say kenyalan trik baraku dan point pandai tulisan cover yang paling special pasti 13 baru discover. Ni memang power. Batu belah eseri duek Dan meja workout. Let's do it berbelanja tapi tak apa abang director kan ada. 13 hari kami rendah Miri, misi dan bercuti di Miri Sri Budi. Tujuan utama kita bercuti ni adalah untuk pergi menyelam. Yahoo! Saya sudah bersedia. Adrian sudah bersedia? Saya dah bersedia dah. Okey, Acau, awak dah bersedia? Ya. Kita nak pergi mana ni? Pergi anemone. Yay! Mesti banyak anemone ni. Ya, memang banyak senang. Okey. Seperti episod-episod sebelum ini, saya dan Adrian akan mendengar terlebih dahulu taklimat selaman daripada dive master kami, iaitu Acau. Okay, thing to see, a lot of anemone. Kapet. Ya. Walaupun ini merupakan hari terakhir kami di Miri Sri Budi, kami tetap bersemangat mendengar penerangan daripada Acau kerana ini merupakan salah satu langkah penting sebelum kami turun ke dasar laut. 25 minit. Itulah dia, bila kita menyelam dekat Miri ni, dia tak ada pulau, tak ada apa. Jadi perjalanan kita memang jauh, 40-45 minit. Dan bila kat luar sana memang kena duduk dekat laut aja sampai dah selesai dengan kita punya selaman. Tapi tak apa, sebab kita semua suka menyelam, tak ada hal. Okey, dah, saya sudah bersedia. Kita pergi diving? Ya, let's go. Jom kita pergi menyelam. Selepas semua persediaan dan peralatan kami lengkap diperiksa, saya, Adrian dan Acau akhirnya turun ke dasar laut. Seperti dimaklumkan oleh Acau semasa penerangan tadi, aktiviti selaman hari ini kedalamannya antara 16 hingga ke 18 meter dan mengambil masa sebanyak 40 minit untuk kami habiskan. Dive site yang bernama Anemone Reef ni memang hidup dengan nama dia lah, ya. Terkenal dengan banyak anemone di atas terumbu karang dan ada berbagai-bagai spesies anemone di situ. Kita pun dapat lihat beberapa jenis spesies ikan clownfish atau anemone fish. Semasa menyelam, saya dapat lihat banyak anemone di sekitar tapak selaman ini. Beralun bergerak seperti kapet. Cantik. Selain daripada anemone, hard corals pun banyak juga. Jadi tak adalah kawasan tu 100% diliputi dengan anemone. Tetapi dia seolah-olah macam kawasan tu ada permaidani, ya, dengan kehadiran anemone tu. Clownfish, dia menggunakan host anemone sebagai rumah dia, ya, pelindung dia. It protects the clownfish from harm. Ya, ikan lain tidak mempunyai immunity pada stinging cell yang terdapat di tentacles si anemone itu. Dengan immunity tersebut, clownfish boleh masuk dan keluar pada bila-bila masa lah dalam anemone. Tengok tu, sebahagian anemone ini ada yang hidup melekat pada batu-batu di dasar laut dan ada juga di terumbu karang. Cantiknya! Ada pelbagai warna dan bentuk yang unik. Ingat ya, boleh dekati tapi jangan sentuh. Ikan Goldband Fusilia atau nama saintifiknya Pterocasio. Ikan ini bersaiz 21 cm dan mempunyai keunikan tersendiri di mana warnanya akan bertukar. Pada waktu siang, ia berwarna kuning biru dan pada waktu malam, ia bertukar menjadi warna hijau atau merah.
Spesies ini akan ditemui di kawasan terumbu karang dan juga di kawasan berbatu. Apa tu? Inilah brain coral atau nama saintifiknya Diploria labyrinthiformis. Ia merupakan salah satu spesies karang batu yang boleh ditemui di perairan tropika. Brain coral ini memiliki bentuk bulat seperti otak dengan warna coklat. Ia dapat tumbuh sekitar 3.5 mm dengan diameternya mencapai 2 meter. Lihat, pada permukaan brain coral ini ada juga organisma lain duduk menumpang atasnya. Massive coral di perairan Malaysia ni lebih daripada 50 spesies. Batu karang keras massive disebabkan ianya besar, nampak macam batu, ada yang nampak macam licin, ada bintik-bintik bulat-bulat satu, dan ada yang satu lagi yang diminati ramai oleh diver adalah dipanggil sebagai brain coral sebab dia ada banyak lurah-lurah di atas massive coral tu. Dia ada lurah dan banyak colours, banyak design dan sebagainya. Kalau dia jauh kita nampak macam rupa bentuk otak manusia. Setiap rupa bentuk pada massive coral yang berlainan tu akan memberi satu petunjuk bahawa ianya adalah spesies yang berlainan. Tu dia, ikan six-banded angelfish atau nama saintifiknya Pomacanthus sexstriatus. Ikan ini kita akan dapat temui sama ada ia bersendirian ataupun berpasangan di sekitar kawasan terumbu karang. Wow, saya tak sangka akan menemui penyu di tapak selaman ini. Jom kita ekori ke mana hawksbill sea turtle nak pergi. Kalau nak tahu, hawksbill sea turtle ini atau nama saintifiknya Eretmochelys imbricates juga dikenali sebagai penyu sisik. Fizikal penyu ini berwarna coklat, bersaiz sederhana dan boleh membesar sehingga 70 hingga 90 cm dengan memiliki berat 35 hingga 75 kg. Spesies penyu ini merupakan antara salah satu penyu laut yang terancam. Tidak dinafikan, hampir semua spesies penyu diancam bahaya kepupusan kerana mengalami ancaman seperti pemburuan daging dan telurnya secara haram. Malahan, sikap manusia sendiri yang tidak menjaga kebersihan laut seperti membuang sampah sarap bersepah di laut juga menjadi ancaman paling besar terhadap penyu, terutamanya barangan plastik dan pukat-pukat jaring ikan yang disalah sangka oleh penyu sebagai obor-obor atau makanannya. Ikan tu sedang menari-nari lah. Comelnya. Oh, inilah ikan juvenile oriental sweetlip atau nama saintifiknya Plectorhynchus vittatus. Biasanya, ikan spesies ini akan ditemui bersendirian di kawasan-kawasan batu karang untuk ia mencari makanan. Tak terasa, hampir 40 minit kami berada di dalam air. Udara di tangki pun semakin berkurang. Jadi, saya rasa kami dah boleh perlahan-lahan naik ke permukaan laut. Rasanya berat untuk meninggalkan tapak selaman kali ini sebab banyak benda yang saya tak puas nak mencari dan melihat. Hari ini merupakan hari yang terakhir saya melakukan selaman di Miri Sibuti Coral Reef. Sedih. Tapi tak apa, selaman yang memuaskan bersama dengan Adrian dan juga Chow, dan kami telah pergi ke Anemone Reef. Di Anemone Reef, dari nama dia kita dah tahu dah terdapat banyak anemone. Betul tak? Macam di mata-mata tempat yang kita turun tu ada saja anemone dan ikan-ikan yang ada dekat sana. Penyu memang ada, tapi ada seekor je kami nampak. Tapi puas hati lah. Kan? Ya, susah nak mendekati dia. Dia mungkin sebab tak biasa kan. Sebab biasa kalau kita tengok feather star tu dia melekat dekat satu tempat. Dekat sama ada coral. dekat weed coral ataupun dekat batu. Ya. Ataupun kat pasir. Tapi yang ini dia berenang. Jadi saya tak pernah nampak feather star yang berenang tu. Lepas tu yang satu lagi saya nampak starfish kan yang ada yang bulat tu. Oh ya. Pincushion starfish. Itu pin cushion. Ya, pincushion. Dia bulat kan. Untuk pincushion starfish ni dia memang macam tu, macam roti kan. Macam bun kan. Yang apa yang menariknya ialah kalau kita tengok perhati perlahan-lahan nanti dia akan keluar dia punya macam sesumut atau jari kaki dia kan. Dia akan keluar perlahan-lahan, lepas itu yang menyebabkan dia bergerak. Macam kaki dia lah. Lepas tu ada satu anak ikan yang saya nampak dia menari-nari macam tu. Itu anak ikan sweetlip. Anak ikan sweet lips. Alah, cute ikan aja. sweet lips, kan? Kan anak ikan ni dia akan membesar jadi sama macam tu atau dia akan bertukar menjadi bentuk ataupun warna lain? Sweet lips kan. Masa kecil tak nampak dia punya badan, bentuk badan lain, corak pun lain kan. Tetapi bila besar yang tadi tu, yang ni lah. Oh wow. Oriental sweet Lain lip tu. sungguh.
Lain habis jadi dia. Beza kan? Ada lagi yang kami nampak. Cuttlefish. Cuttlefish, ya? Cuttlefish pun ada. Cuttlefish yang agak besar juga saiz dia. Selesai dah. Banyak betul barang-barang kita nampak. Barang. Di depan beri dia. Chow, tolong chop dan sign. 13 hari kita dah menyelam dekat Miri. Sibuti Coral Reef ni memang sangat cantik dan saya ada rasa sedikit sedih jugalah sebab terpaksa meninggalkan tempat yang begitu cantik dan kena balik ke KL. Okey Acah, terima kasih banyak-banyak kerana membawa kami berdua pergi menyelam dekat Miri Sibuti. Sangat cantik, kami puas hati. Kita jumpa lagi lah pada masa-masa yang akan datang. Okay? Ciao. Okey. Ciao. 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 Okey, kalau Siri yang lalu akan pergi ke KK Labuan, hari ini akan pergi tempat baru. Hari ini merupakan hari terakhir Azra berada di Miri. Jadi memandangkan masih ada waktu lagi, Azra nak pergi ke Taman Buaya Miri. Kita semua tahu dekat Sarawak ni memang banyak buaya kan. Walaupun saya tak dapat melihatnya secara live depan-depan dekat sungai, sekurang-kurangnya Azra dapat datang ke Taman Buaya Miri untuk melihat berapa banyak buaya yang ada dekat sini. Taman Buaya Miri terletak di Kuala Baram, kira-kira 30 minit dari Bandaraya Miri. Ia dibuka dari jam 9 pagi hingga 6 petang, 7 hari seminggu. Untuk masuk ke taman ini ada dikenakan bayaran sebanyak RM18 untuk dewasa dan RM10 untuk kanak-kanak. Okey, dah dapat tag, dah dapat tiket, jom kita masuk ke dalam. Kawasan taman ini mempunyai keluasan sepanjang 22 ekar yang dipenuhi sangkar buaya dan ada juga mini zoo dan kandang haiwan yang lain. Sekarang saya nak ke satu sangkar buaya pertama. Ini macam menara tinjau. Jadi saya datang nak meninjau keadaan buaya peliharaan saya. Wah, banyaknya. Besar-besar pula tu. Wow, kat bawah ni ada banyak. Buruk ni besar. Dari sini saya dah boleh nampak buaya dengan jarak yang dekat. Saya juga berpeluang melihat aksi-aksi buaya yang sedang diberi makan ayam oleh penjaga taman. Wow, nampak betapa dekatnya buaya ni nak makan. Tapi satu fakta tentang buaya tak mengunyah makanannya, tapi hanya menelan makanan itu. Dan dia juga tidak makan di dalam air. Cara dia membunuh mangsanya adalah dengan membawanya ke dalam air, melemaskannya, kemudian keluar baru makan. Dan satu lagi, kenapa kalau tengok dekat ujung tu buaya tu buka mulut? Itu adalah caranya untuk mengeluarkan haba daripada badannya. Dekat dalam taman buaya ni terdapat hampir 2,000 ekor buaya. Kat sini kita dah nampak beberapa. Mungkin dekat atas ni yang kita boleh nampak lebih daripada 20 ekor. Sudah pasti. Tapi dekat dalam air tu, kita tak tahu. Air yang tenang, jangan sangka tak ada buaya. Dengar cerita ni. Apa khabar? Hello, apa khabar semua? Kembali lagi. Bila dah datang ke taman buaya ni, rasanya rugilah kalau tak ambil peluang untuk pegang buaya. Bagi saya, ini satu peluang yang baik untuk saya dekati hidupan ini supaya saya dapat menghargai dan memahaminya. Jom tengok bagaimana saya berhadapan dengan seekor anak buaya yang berusia 4 tahun. Kami merasa kenyalan rig barakuda point pandai tusan cover. Saltwater crocodile atau estuarine crocodile juga dikenali sebagai buaya tembaga adalah reptilia terbesar dan sering dikatakan berbahaya kepada manusia. Sudahkah anda bersedia untuk melihat buaya yang paling besar dekat Taman Buaya Miri ni? Berat dia 900 kg. Dijemput naik untuk melihat saltwater crocodile. 13 hari kami ledah Miri. Okey, dah tengok saltwater crocodile, jom kita tengok satu lagi buaya yang terdapat di taman ini. Kalau tadi kita dah lihat super croc, saltwater croc dan juga buaya-buaya yang biasa, sekarang kita akan melihat buaya albino pula. Tu dia. Okay, berwarna putih. Dia tak cukup pigmen kan?
pasal dia punya cuaca tak sama. Dah jumpa sun bear ataupun beruang. Ini merupakan beruang yang paling kecil dekat dunia. Beruang madu. Beruang madu kan? Beruang madu. Oh, dan ia merupakan satu spesies yang terancam sebab dipanggil sun bear ataupun beruang madu disebabkan dia punya corak yang berada dekat dada dia tu yang menampakkannya sebagai matahari, atau sebab tu dipanggil sun bear. Hey, kalau datang ke Miri ni, kalau tak datang ke Taman Buaya Miri, rugi. Sebab kat sini saya rasa kalau nak habiskan separuh hari di sini untuk melihat semua kehidupan yang ada kat sini. Bukan saja buaya, tapi dia ada macam mini zoo juga. Okey Kak Sri, terima kasih banyak-banyak. Sama, lain kali datang lagi. Mesti datang lagi, bawa keluarga pula. Bye. Bye. Jadi saya masih ada waktu lagi. Kata kita balik, lepas tu kita fikirkan apa nak buat lagi, okey? Misi dan bercuti di Miri. Miri merupakan bandar kedua terbesar selepas Kuching. Selain mempunyai keindahan alam sekitar dan juga lautnya, Miri juga memiliki keunikan hasil manik dan kraft tangan yang dihasilkan masyarakat Sarawak sendiri. Malah, setiap kraft tangan yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh budaya-budaya etnik yang terdapat di Sarawak itu sendiri. Oleh itu, saya mengambil masa untuk berjalan di sekitar bandar Miri ini untuk keluar mencari cenderahati yang boleh dibawa pulang ke Kuala Lumpur. Akhirnya saya singgah di sebuah kedai kraft tangan milik Aunty Pauline. Dekat sini saya lihat banyak barangan kraft tangan yang dijual. Hi, hello Aunty, how are you? Good. I'm good. How are you? Very good, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya datang nak tengok, cari kalau ada barang-barang saya boleh beli, bawa balik Okey, untuk tengoklah. diri saya. Tengoklah banyak ni. Cantik Ya. barang-barang Aunty. Menurut Aunty Pauline, barangan kraft tangan ini ada dibuat olehnya sendiri dan ada dibeli dari pembuat kraft tangan orang Kadayan, Kenyah dan Iban. Kalau bako-bako yang cantik ni pula, ia dibuat oleh orang Penan. Cantik kan bako rotan ni? Cuba lihat, rantai manik-manik pelbagai corak pun ada dijual. Ni pula necktie yang diperbuat daripada manik. Bekas simpan ais ni dibaluti dengan rotan. Menarik dan saya suka. Mesra betul Aunty Pauline melayani saya ni. Siap mengajar saya tarian ngajat. Nampaknya saya memang bertuah hari ni. Saya akan diajar bagaimana cara nak buat tanggu moden. Buat anda yang tak tahu apa itu tanggu, tanggu ni adalah marik empang yang diperbuat daripada manik dan dihiasi berbola kain bagi tujuan menutup dada atau baju kecil dan juga kemban. Gubahan marik empang telah menjadi warisan turun-temurun di kalangan masyarakat Iban di Sarawak. Corak tangguh ini dihiasi corak-corak mengikut kemahuan masing-masing. Hasil kerja manik, warna yang digunakan dan reka bentuknya dapat membezakan etnik Iban dari etnik lain dengan mudah. Ianya juga nampak seperti rantai yang besar menutupi dada dan dipakai pada leher. Prosesnya agak lama dan payah. Selain itu, memerlukan kesabaran yang tinggi. Kalau orang yang dah pakar, bolehlah siapkannya dalam 2 ke 3 hari. Untuk orang macam saya yang baru nak belajar, makan harilah agaknya. Lagipun nak buat ni pun agak rumit dan membuatkan saya keliru sebab kiraan maniknya dan ke mana jarumnya nak dicucuk masuk. Yeay. Aunty Pauline, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Saya suka sangat hadiah saya ni. Hadiah untuk diri saya sendiri. Saya beli, ini adalah corak orang Iban kan? Ya. Ini Corak lama juga. Corak lama ni, lama punya. Tapi sebab saya tak ada gunakan plastik sebab kita nak selamatkan alam sekitar. Jadi tak ada plastik. Saya pegang macam ni saja. Terima kasih kerana juga sudi mengajar saya cara nak buat tangguk moden. Okey, terima kasih sama-sama. Untung saya. Terima kasih kerana sudi datang ke kedai Aunty juga. Terima kasih juga. Untung saya, percutian saya kali ini saya dapat belajar banyak benda. Dan ini merupakan hari yang terakhir saya dekat Miri. Jadi hari pun dah lewat. Saya nak kena balik, nak kena simpan-simpan barang jugalah. Hope you enjoy your stay in Miri. Okay, I did. Thank you very much, Aunty. Thank you very Kita much. jumpa Thank you lagi. for support. Okey, jumpa lagi. All the best. Thank you. Okay. Terima kasih ha. Ya. Dengan barang baru saya.
Muka saya macam ni sebab saya sangat sedih kerana ini adalah hari yang terakhir saya berada di Miri dan percutian saya akan berakhir macam itu saja. Tapi yang penting saya dapat melakukan pelbagai aktiviti dan juga selaman, dan saya sempat beli hadiah untuk diri saya sendiri. Cantik tak? Beg anyaman saya. Cantik kan buah tangan saya untuk diri saya sendiri. Kenalah beli sesuatu untuk memberi peringatan kepada saya yang saya dah sampai dekat Miri dan dapat satu purse ataupun beg untuk diri saya sendiri. Hari yang terakhir berada di Miri ni memang sangat sedih, tapi sebelum saya pulang saya nak nak mengimbas kembali pengalaman saya berada di Miri ini. Jadi di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam membantu saya mendapatkan yang terbaik dalam percutian saya di Miri selama 13 hari ini. Daripada tim-tim yang membawa saya pergi menyelam, daripada Amza yang membawa saya ke merata-rata tempat seperti ke Taman Buaya Miri, kepada Pak Cik Fauzi sanggup membawa saya ke tengah lautan untuk berkelah, dan juga orang-orang yang semua orang dekat Miri ni lah, kerana mereka semua mempunyai hati yang besar yang sentiasa baik dengan saya apabila saya keluar untuk pergi melakukan aktiviti saya. Dan juga kepada anda yang sudi bersama saya untuk bersama saya dalam percutian 13 hari saya di Miri Sibuti ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jadi sekarang dengan berasa berat hatinya saya terpaksa masuk ke bilik saya untuk berkemas kerana saya kena pergi ke lapangan terbang dan balik ke Kuala Lumpur. Tidak, saya Azura dan saya akan balik sekarang. Kita jumpa lagi. Bye. Baik, semangat balik. Dapatlah tinggal di dasar laut. Lepas turun daripada laut tu, ada orang kata akak boleh sign. Tapi tak pasal merasa bekas je. Ujung akhirnya dapat juga sign. Tapi dekat Jazz Festival.